Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur nikmat atas izin kita dapat bersua lagi pada petang ini dalam kelas online SSG, dan insya-Allah terima kasih semua yang sudi bersama lagi dalam kelas ini. Dan alhamdulillah pada petang ini kita bersama dengan Cik Khairul Anwar Darus untuk kali ketiga rasanya ni dalam tajuk menggapai 7 formula kejayaan. Jadi Cik UK ni ada kena sebagai coach atau trainer NLP dalam konsep NLP dan sebagainya. Petang ni kita tengoklah apa yang akan dibawakan oleh beliau. Jadi kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah syukur, terima kasih semua. Dan ini kita punya channel sama-sama kita. Dan juga ini sesi kelas kita mungkin 2 hingga 3 kali tiap keadaan. Kita akan stop and join semula dalam dengan menggunakan link yang sama. Okey, untuk itu saya teruskan kepada Cik Ukay untuk meneruskan kita punya kita pada petang ini. Silakan. A'udzu billahi sam'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Wan yang sudi menjemput saya untuk kali yang ketiga, dan insya-Allah pada petang ini kita akan bersama-sama tadabbur dan tadzakur daripada surah yang ke-23 iaitu surah Al-Mu'minun, berkaitan dengan bagaimana kita nak membina kejayaan yang total sebagai seorang guru, ya. Sebab di luar sana kita menemui macam-macam formula untuk kita menjadi seorang yang berjaya dekat dalam kehidupan sebagai seorang guru. Sama ada kehidupan diri sendiri dan juga kehidupan kita untuk menghidupkan kehidupan orang lain, iaitu anak-anak murid kita. Jadi dalam keadaan tersebut, hari ini kita berkongsi bagaimana Al-Quran itu sebenarnya menunjukkan kaedah yang sebenarnya mudah dan indah, iaitu dengan menggunakan 7 formula tadi. Saya percaya ada di kalangan cikgu yang telah pun mendengar tentang perkara ini, hanya kita akan mengupasnya itu daripada beberapa sudut pandang yang berbeza mungkin. Jadi izinkan saya untuk meneruskannya. Nama saya Khairul Anwar, panggil saya K saja, dan tuan-tuan dipersilakan untuk terus saja bertanya ketika saya menyampaikan ceramah ini, insya-Allah. Alright, kita mulakan sekarang. Yang pertama sekali, kita tahu bahawa manusia ini dia la haula wala quwata illa billah. Dia tidak ada daya melainkan dengan kekuatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna jika kita nak menanamkan kejayaan dalam hidup kita ini sebagai seorang guru. Guru yang membawa kepada diri kita sebagai seorang yang mursyid. Daripada mursyid membawa kepada kita menjadi seorang murabbi. Maka dalam keadaan tersebut kita kena berpegang kepada apa yang telah digaris pandukan dan digaris bawahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ini. Yang pertama sekali, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut qad aflahal mu'minun. Ya, dan bila kita menyebut sekarang qad aflahal mu'minun, bawa perkataan qad ini bermakna very very confirm. Itu dekat dalam bahasa Arab lah, iaitu taukid. Very very confirm. Maknanya memang semestinya lah aflaha, diberjayakan. Dia pakai perkataan af'ala, dia tidak pakai perkataan falaha. Dia pakai perkataan af'ala.
Ala bermakna ada satu unsur lain yang menjayakannya. Dan kalau kita bermakna yang menjayakan kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita nak jadi cikgu, kita nak kejar kejayaan kita ataupun nak kejayaan itu datang bergolek-golek kepada kita. Maka dalam keadaan tersebut, mari kita tengok bagaimana formula yang Tuhan telah bagi bahawa kejayaan itu yang datang sendiri ke dalam kehidupan kita berbanding dengan kita termengah-mengah untuk mengejar kejayaan dalam kehidupan kita. Maka formula nombor 1 adalah yang dipanggil sebagai qad aflahal mu'minun, iaitu orang yang berjaya itu dia mesti ada kepercayaan. Maksud kepercayaan ini tuan-tuan, saya dalam perbincangan kita pada hari ini tuan-tuan, saya tidak berhasrat untuk berbincang daripada sudut tafsir. Kita nak berbincang daripada sudut tadzakur. Apa yang kita boleh buat untuk kehidupan kita sebagai seorang guru. Tadabbur, yes, kita tafsirkan dia. Tadzakur, kita ambil benda tersebut sebagai pengajaran dalam kehidupan kita sebagai seorang guru. Tuan-tuan guru, saya pun sama-sama sebagai guru. Dalam dunia yang berbeza mungkin. Sekolah dan saya di dalam dunia latihan saya. Baik, jadi dalam keadaan tersebut tuan-tuan, perkara yang pertama adalah kepercayaan. Dan kepercayaan ini wajar untuk menjadi attitude dalam kehidupan kita bahawa kita kena percaya kita ini adalah murabbi. Kalau kita letakkan kepercayaan kita ini, kita tahu aku boleh ngajar ke, budak-budak ni boleh berubah ke, kita sendiri yang hilang kepercayaan. Tuan-tuan, kita kena ingat bagaimana Rasulullah SAW dia letakkan manusia-manusia yang ada dekat Mekah itu dengan meletakkan kepercayaan kepadanya sebagai seorang Al-Amin. Bila dia letakkan dirinya, sebab Nabi Muhammad SAW sangat percaya kepada apa yang dia kata. Apa yang dia kata. Tuan-tuan, ingat tak bagaimana oleh kerana kepercayaan itu telah ditanamkan di sanubari umat manusia yang ada dekat Mekah pada masa tersebut, ketika Nabi Muhammad SAW hendak berhijrah pergi ke Madinah, pada masa tersebut dia telah diikuti oleh seorang pakar yang dapat mencari tapak-tapak orang yang ingin dicari. Bau Nabi Muhammad SAW itu dikenali. Macam mana perjalanan Nabi Muhammad SAW itu dikenali dan dapat diketahui. Dan akhirnya dia telah pun berjaya ditangkap. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW berjaya dikesan oleh lelaki ini. Ustaz Wan mungkin bagi tahu saya namanya. Saya terlupalah pula tadi. Jadi bila dalam keadaan tersebut Nabi Muhammad SAW kata, Nabi Muhammad SAW terus buat deal. Dealnya apa? Dealnya dia kata, wahai lelaki. Saya lupa namanya. Ya, Nabi Muhammad panggil nama lelaki tersebut. Wahai lelaki, kalaulah aku tukarkan benda ni dengan satu deal lah. Maknanya kau diam-diam, lepaskan saja aku pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, dan kau lupakan saja 100 ekor unta kerana dapat berjaya menangkap aku. Dia kata, wahai Muhammad, apa yang kau boleh bagi? Kata dia, yang aku boleh bagi ialah suatu hari nanti Islam berjaya membuka ke Spanyol dan kita akan berjaya membuka Rom. Dan bila kita membuka Rom, mahkota Rom itu adalah milik kepada engkau. Tuan-tuan, oleh kerana Muhammad ini telah menanamkan kepercayaan yang teramat sangat begitu lama, 13 tahun. Dekat mana? Dekat Mekah. Pada masa tersebut tuan-tuan, menyebabkan lelaki ini yang belum beriman boleh percaya kepada Muhammad SAW. Dan pada masa tersebut dia terus deal. Dan bila dia deal, dia kata, okey Muhammad, engkau tulis. Ini perjanjiannya. Dan bila dia buat perjanjian, ada cop Nabi Muhammad SAW, dia simpan dan dia pulang. Dan pada masa tersebut, oleh kerana dia ini khabir, dia ini pakar untuk pengesanan, maka dia kata, aku tak jumpa Muhammad. Dan orang lain yang tak berapa pakar pun kata, dia yang pakar tak boleh jumpa Muhammad, aku lagilah tak boleh jumpa Muhammad. Tuan-tuan, adakah Nabi Muhammad SAW boleh mengatakan perkara tersebut
jika dia sendiri tidak percaya dengan apa yang dikatakan. Jadi maksudnya cikgu-cikgu yang dihormati sekalian, saya nak berkongsi pada hari ini, kalau kita nakkan anak murid kita berjaya dan diri kita berjaya, kita kena percaya kepada diri kita sendiri. Inilah yang dikatakan percaya sebelum berjaya. Kerana orang yang kurang percaya, dia akan jadi masalah dalam kehidupannya. Yang kedua tuan-tuan, bagaimana nak jadikan kepercayaan itu dapat dimasukkan ke dalam sanubari anak murid kita? Jawapannya adalah tidak lain dan tidak bukan memilih perkara-perkara yang baik untuk dimasukkan ke dalam pemikiran mereka. Sebab tuan-tuan guru-guru yang dihormati sekalian, kadang-kadang bila kita bercakap, pada masa tersebut itulah yang dipegang oleh anak murid kita. Dan akhirnya dia bawa benda itu sampai ke besar. Kerana itu kena berhati-hati dengan apa yang kita cakap dan kita lafazkan. Kerana takut dia menjadi kepercayaan kepada anak-anak dan akhirnya anak-anak itu berpegang kepada perkara tersebut. Begitu juga dengan kepercayaan yang ada, iaitu cikgu-cikgu mati sekalian, anak murid kita esok bila jadi cikgu, agak-agak ikut dak perangai kita. Jerit dalam kelas, marah dalam kelas. Saya percaya bukan yang ada kat dalam grup ni, mungkin grup lain. Jadi dalam keadaan sebut, esok dia jadi cikgu, dia kata, okey, nak bagi nasihat, kena bengok-bengok. Bengok-bengok ni jerit-jerit dalam bahasa Jawanya. Ya. Jadi bila dalam keadaan sebut, sedangkan bila kita nak bagi nasihat, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi bila dalam keadaan tersebut, inilah yang formula yang pertama, iaitu membangunkan kepercayaan. Nak cerita kepercayaan ni, Masya Allah. Suatu hari kami diminta untuk berceramah dekat dalam lebih kurang ratusan student, ratusan cikgu. Yang mana pada masa tersebut kami kena berceramah lebih kurang 2 jam. Dan 2 jam kita buat aktiviti NLP dengan kita punya pattern apa semua tu tuan-tuan. Dan akhirnya dalam keadaan tersebut, salah seorang daripada guru menulis testimoni. Dia kata, sebenarnya saya sendiri tidak percaya dengan kedudukan saya sebagai guru. Masya Allah. Jadi cikgu-cikgu percayalah bahawa kerjaya kita ini adalah kerjaya yang sangat-sangat mulia. Walau apa orang kata, kita tetap yang terbaik, insya Allah. Sebenarnya tuan-tuan, cikgu-cikgu yang mati sekalian, antara orang yang paling saya jaki dekat muka bumi ini adalah guru. Sebabnya, once dia mengajar dan bila dia mengajar seseorang tersebut, budak tersebut membesar menjadi seseorang, katakanlah jadi lecturer. Bila dia jadi lecturer dekat dalam keadaan tersebut, dia mengajar ramai orang. Sebab daripada kita mengajar dia, maka akhirnya dia menjadi seorang yang sangat berguna dan itu menjadi asbab kepada amal jariah kita. Itu sebab percayalah bahawa qad aflahal mu'minun, kita ini akan dijayakan. Kejayaan itu datang bergolek-golek ke dalam kehidupan kita. Alright. Ini formula yang pertama. Formula yang kedua. Sebab itu, jika seseorang itu boleh melakukan sesuatu, sesiapa saja boleh belajar untuk melakukannya. Itu yang kita kena percaya. Kata-kata ini ada dekat dalam NLP dan cikgu-cikgu masih sekalian. Maksudnya dekat dalam pedoman NLP, kalau seorang itu boleh berjaya, kita pun boleh berjaya. Kalau cikgu tersebut dia boleh bercakap dengan nada yang penuh kasih sayang dan berjaya memenuhi memujuk seorang pelajar, maka dekat situlah yang menunjukkan bahawa kita pun boleh. Jadi belajarlah daripada seseorang yang telah berjaya menggunakan pendekatan psikologi, pendekatan zaman-zaman yang ada zaman sekarang ini untuk kita bersama dengan untuk membangunkan ummah yang bernama murid ketika ini. Sebab itu, dekat dalam kita punya perbincangan, kita dalam bab berkaitan pembangunan manusia, kita kena letakkan ASK. Attitude itu dulu nombor 1. Berbanding dengan KSA, knowledge itu nombor 1. Kerana al-akhlaqu atau al-adabu qabla al-ilmi. Ya, akhlak atau adab itu adalah sebelum daripada kita menuntut ilmu. Alright. Baik. Itu yang kita bincangkan berkaitan dengan kepercayaan. Tanamkan kepercayaan tersebut.
Ya, tanamkan kepercayaan itu sedalam-dalamnya. Nak cerita kepercayaan ini ramai boleh bercerita dengan panjang. Ustaz Ismail ada, Ustaz Wan ada, boleh cerita panjang-panjang benda tersebut ya. Okey, yang seterusnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, mereka yang dekat dalam solatnya itu khusyuk. Syarat untuk kita diberjayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa dia? Khusyuk. Khusyuk tu apa? Ini jawapannya cikgu, iaitu fokus. Kita adalah apa yang kita fokuskan. Kalau kita fokus untuk pembangunan diri, maka kita dapat apa yang kita nak dekat dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita, kalau kita fokuskan kepada seorang murid, ya, murid tersebut kita kata kita fokus kejahatan-kejahatan dia, kita akan nampak kejahatannya. Kalau kita nampak dia boleh berjaya, dia ada harapan untuk berjaya, masya-Allah, dekat dalam keadaan tersebut itu adalah fokus. Ya, fokus. Tuan-tuan, kita belum lagi ada ilmu insting seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i dia adalah seorang maha guru yang mempunyai insting yang sangat-sangat baik. Yang mana kita ingatkan kalau kita belajar satu ilmu yang mana kami sebagai hipnoterapis kena menguasainya, dipanggil sebagai fisionomi. Fisionomi ini ialah tengok muka tahu dah perangai orang tersebut. Itu antara yang kami kena kuasai. Itu kita kongsi lain kali lah ya. Tengok hidung dah tahu dah perangai macam mana. Macam ya. Jadi bila dalam keadaan tersebut tuan-tuan, Imam Syafi'i dia ada ilmu firasat seperti itu. Dan dia telah pun ditulis buku tersebut oleh seorang tokoh ulama, ya, tokoh ulama. Jadi bila dalam keadaan tersebut suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i dia telah melihat seorang lelaki dan lelaki tersebut memang dia kata ini lelaki ini jahat. Ya, lelaki ini jahat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i dia nak mengkonfirmkan apa yang dia cakap. Al-Imam Asy-Syafi'i telah pun pergi berkawan dengan orang tersebut. Kita ni nak tahu perangai kawan ni senang je tuan-tuan. Bermuamalah lah dengan dia 3 hari. Kita insya-Allah kenal perangai dia yang sebenar. 3 hari je tuan-tuan, 3 hari je. Ya. Jadi bila dalam keadaan tersebut, ya, bila dalam keadaan tersebut Imam Syafi'i bersahabat, bersohbah dengan lelaki tersebut, dia kata daripada apa yang aku instingkan ni, kenapa salah? Dan akhirnya ada satu riwayat mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i telah membakar kitab berkaitan dengan Al-Firasah tersebut. Ya, kitab Al-Firasah tersebut. Saya dapat cerita ni pun masa saya belajar tentang ilmu fisionomi itu tuan-tuan. Fisionomi ini tuan-tuan seronok sangat kita belajar tuan-tuan ya. Jadi bila dalam keadaan tersebut apa yang berlaku tuan-tuan? Akhirnya Al-Imam Asy-Syafi'i dah bakar benda tersebut. Lepas tu Imam Syafi'i ada satu keadaan yang Imam Syafi'i bertanya kepadanya dan pada masa tersebut benda tu terbakar. Dia tiba-tiba menjadi sangat marah dan marah dan marah. Ungkit dan ungkit dan ungkit. Jadi maksudnya Allah kata Imam Syafi'i apa yang diinstingkan tu betul. Cuma Allah belum izinkan nampak pada masa tersebut dan buku tersebut sudah pun tiada. Jadi maksudnya tuan-tuan dekat dalam bab tersebut walau bagaimanapun ia telah dikaji oleh ulama yang selepas daripada itu. Saya lupa namanya. Ya. Nanti saya kongsikan tuan-tuan tajuk buku tersebut. Saya ada bukunya ya. Insya-Allah. Alright, tapi saya tidak mencadangkan untuk tuan-tuan membaca. Dia kena talaki kalau boleh sebab takut salah dalam membacanya. Alright. Yang seterusnya. Kita keluar kejap ya. Kita keluar masuk balik. Kita tinggal boleh, yang kita sambung bab nombor 2 ni. Ya, insya-Allah. Okey.